Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisihah wal afiyah. Aywa, al-an iftahu kitab madrasi safhah sittatun wa sittuna. Sittatun wa sittuna. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 66 dan juga 67. Al-yawm sanurakizu ila qiraati al-huruf dhal fil kalimat. Hari ini kita akan bagi tumpuan, kita akan tengok huruf dhal di dalam perkataan. Okey, cuba tengok buku teks muka surat 66 tu. Huruf apa tu? Huruf dhal. Kat situ ada huruf dhal yang berbaris atas, berbaris fathah, ada huruf zal yang berbaris bawah, berbaris kasrah, dan ada juga huruf zal yang berbaris dhammah, iaitu berbaris depan. Okey, kita tengok dulu yang pertama, huruf zal yang berbaris atas. Macam mana cara untuk kita sebut huruf zal yang berbaris atas? Macam mana cara sebut huruf zal yang berbaris atas? Okey, cara sebut huruf zal yang berbaris atas, the. Ustazah ulang, the. Bila dia ada tanda, bila dia ada baris, maka huruf lam dekat belakang tu kita matikan. Kita tak perlu sebut. Kita hazafkan. Okey, kita hilangkan huruf lam kat belakang tu. Jadi cara untuk kita sebut huruf zal yang berbaris atas, cara sebutnya adalah the. Contoh perkataan yang diberi, dhahabun. Dhahabun. Dhahabun maksudnya emas. Okay, macam mana cara sebut? Cara sebut ialah dhahabun. Okey, yang kedua kita tengok huruf dha yang berbaris, huruf dhal yang berbaris bawah, berbaris kasrah. Macam mana cara untuk kita sebut huruf dhal yang berbaris kasrah? Okey, kita sebut the. Kita sebut the. Okey, sama juga macam berbaris fathah, kita matikan, kita hazafkan huruf lam kat belakang tu. Kita hilangkan huruf lam kat belakang tu. Jadi cara sebut huruf dhal yang berbaris bawah, berbaris kasrah, cara sebutnya ialah the. Contoh perkataan yang diberi, dhi'abun. Dhi'abun. Apa maksud dhi'abun? Serigala. Okey, kita tengok yang seterusnya. Seterusnya ialah huruf zal yang berbaris dhammah, huruf zal yang berbaris depan. Okey, macam mana cara untuk kita sebut huruf zal yang berbaris depan? Okey, cara sebutnya adalah dhu. Saya ulang, dhu. Sama juga macam berbaris kasrah dan juga berbaris fathah, kita hazafkan, kita hilangkan bunyi lam kat belakang tu. Jadi cara sebutnya adalah dhu. Contoh perkataan yang diberi, dhubabatun. Dhubabatun. Okey, boleh faham? Okey, cuba ikut Ustazah baca. Daripada yang pertama, kita baca sama-sama. The. Dhahabun. Dhahabun. Okey, yang kedua, the. Dhi'abun. Zi'abun. Okey, yang ketiga, dhu. Dhubabatun. Aywa, mumtaz. Okey, seterusnya kita tengok yang bawah tu, selepas huruf dhal yang berbaris fathah ada huruf alif. Selepas huruf zal ada huruf alif. Macam mana cara untuk kita baca? Apa cara bacaannya? Okey, dengar Ustazah baca. The. Hidhaun. Ustazah ulang. Hidhaun. Nampak tak? Cuba bezakan dengan yang pertama tadi. Dhahabun. Hidhaun. Beza tak? Yang ada alif ni kita baca, kita sebut panjang sikit. Kan? Okey.
kita tengok yang seterusnya. Selepas huruf dhal yang berbaris kasrah ada huruf ya. Selepas huruf dhal yang berbaris kasrah ada huruf ya. Jadi macam mana cara untuk kita baca? Sama juga kita kena panjangkan sikit. Sebut tu kita kena panjangkan sikit. Okey, Ustazah baca. Dhi. Mudhi'un. Ustazah ulang. Mudhi'un. Cuba bezakan dengan yang atas. Dhi'abun. Tengok pada bacaan huruf dhal. Okey, yang atas dhi'abun. Dan bila ada huruf ya selepas huruf dhal yang berbaris kasrah ada huruf ya, cara bacaannya mudhi'un. Nampak tak? Kita panjangkan sikit harakat dia tu. Harakat dia akan jadi panjang. Kadar bacaan dia akan jadi panjang. Okey, kita tengok yang terakhir. Huruf dhal yang berbaris dhammah, selepasnya ada huruf waw. Jadi macam mana cara untuk kita baca? Cara bacaannya zu. Contoh juzurun. Okey, cuba bezakan dengan yang atas. Yang atas dzubabatun. Dan bila ada waw, bila selepas huruf dhal ada huruf waw, cara bacaannya juzurun. Dzubabatun. Juzurun. Nampak tak beza dia? Nampak kan? Bila ada waw, selepas huruf dhal ada huruf waw, maka kadar bacaan dia tu akan jadi panjang sedikit. Harakat dia akan jadi panjang sedikit. Faham? Okey. Sekarang kita baca sama-sama. Kita baca daripada awal. Murid-murid boleh ikut Ustazah baca. Okey, yang pertama. Dhahabun. Yang kedua. Dhi'abun. Yang ketiga. Dzubabatun. Yang keempat. Hidha'un. Yang kelima. Mudhi'un. Dan yang terakhir. Juzurun. Okey. Boleh faham? أيوة الآن هيا يقرأ المقاطع والكلمات التي فيها الحروف ذل. Okey, sekarang kita akan baca sama-sama perkataan dan juga suku kata yang mengandungi huruf dhal. Okey, kita tengok kat sini ada huruf dhal yang bertanda sukun, bertanda mati, dan juga huruf dhal yang bertanda syaddah, bertanda sabdu. Okey, macam mana cara untuk kita baca zal yang bertanda sukun? Dan macam mana cara untuk kita baca zal yang bertanda syaddah? Okey, kita tengok dulu zal yang bertanda sukun. Okey, bila kita sebut zal yang bertanda sukun, maksudnya dia bukan berbaris fathah, bukan berbaris atas, bukan juga berbaris kasrah, bukan berbaris bawah, dan bukan juga berbaris dhammah, bukan berbaris depan. Jadi dia bertanda mati, bertanda sukun. Cara bacaan dia, dengar dulu Ustazah baca, nanti kita baca sama-sama. Okey, tengok suku kata yang diberikan. Yang pertama, badrotun. Ustazah ulang. Badrotun. Okey, kita tengok pula yang kedua, zal yang bertanda syaddah, zal yang bertanda sabdu.
Okey, apa maksud zal yang bertanda sabdu ni? Maksudnya sebenarnya dia ada dua. Huruf zal tu ada dua. Satu yang bertanda sukun, satu yang bertanda mati dan satu lagi yang ada baris. Faham? Okey, kita tengok. Kita tengok suku kata yang diberikan. Kita tengok yang ni. Nampak tak? Zal yang pertama ni bertanda mati, bertanda sukun. Dan zal yang kedua ni ada baris fathah. Okey, jadi macam mana cara untuk kita baca? Okey, Ustazah akan baca. Muhadzabun. 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 Nampak tak? Bila kita cantumkan dia menjadi kalimat, menjadi perkataan, kita tak tulis dua huruf zal tu. Kita akan tulis sabdu. Kita akan tulis syaddah. Okey, boleh faham? Okey, sekarang murid-murid ikut Ustazah baca. Kita baca sama-sama. Badrotun. Badrotun. Marratan ukhra. Badrotun. Badrotun. Thaniyan, yang kedua. Muhadzabun. 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 Okey, setakat ni Ustazah harap murid-murid boleh faham. Okey, sekarang kita tengok yang bawah ni pula. Muka surat 67. Aqra'u wa uhaddidu. Saya baca dan saya tentukan. Okey, kalau murid-murid tengok kat sini, yang kotak berwarna hijau ni merupakan suku kata yang mengandungi zal yang berbaris, yang bertanda sukun, yang bertanda mati. Zal as-sakinah. Dan kotak yang berwarna biru ni pula merupakan suku kata yang mengandungi zal al-musyaddadah. Zal yang bertanda syaddah. Zal yang bertanda sabdu. Okey, kita tengok satu-satu. Murid-murid baca bersama Ustazah. Boleh? Okey, yang pertama kita tengok suku kata yang pertama. Madhabun. Madhabun. Thaniyan. Mudhilun. Marratan ukhra. Mudhilun. Aywah. Sekarang kita tengok pula zal yang bertanda syaddah. Okey, kita tengok suku kata yang pertama. Kadzabun. Kadzabun. Thaniyan, yang kedua. Jazabun. Jazabun. Marratan ukhra, sekali lagi. Jazabun. Aywah. Okey, ini merupakan zal al-sakinah dan juga zal al-musyaddadah. Okey. Ustazah harap murid-murid dapat tentukan cara bacaan yang betul bagi zal as-sakinah dan juga zal al-musyaddadah. Okey? Okey, macam mana cara bacaan bila kita cantumkan suku kata ni menjadi perkataan? Macam mana cara bacaan? Okey, kita tengok. Yang pertama, suku kata madhabun. Bila kita cantumkan jadi perkataan, cara bacaannya madhabun. Saya ulang. Madhabun. Yang kedua, suku kata mudhilun. Mudhilun. Bila kita cantumkan menjadi perkataan, cara bacaannya ialah mudhilun. Mudhilun.
Aiwah. Yang seterusnya, kita tengok zal al-musyaddadah pula. Yang pertama, suku kata kadzabun. Maratan ukhra, kadzabun. Bila kita cantumkan jadi perkataan, cara bacaannya ialah kadzabun. Kadzabun. Nampak tak? Kita panjangkan sikit cara sebutan tu. Harakat tu kita panjangkan sedikit. Okey, dan yang terakhir, suku kata yang terakhir, jadzabun. Jadzabun. Bila kita tukarkan, bila kita cantumkan menjadi perkataan, cara sebutannya ialah jadzabun. Jadzabun. Kadar bacaannya tu panjang. Okey? Boleh faham